Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita memohon kepada Allah Taala supaya menurunkan kepada kita ilham-ilham yang benar, ya, supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin buat satu reaction tentang satu stiker ataupun satu statement yang saya dapat daripada grup WhatsApp. Ya. Kerana zaman ini banyak grup-grup ataupun media-media sosial yang beredar di internet. Sebab ada Facebook ataupun blog ataupun TikTok ataupun WhatsApp. Ya. Dan dalam grup WhatsApp ini terciptalah berbagai-bagai nama kumpulan, ya, untuk menyebarkan berbagai-bagai maklumat. Dalam satu grup WhatsApp, ya, saya yang menjadi ahli, saya mendapat satu stiker ataupun satu mesej yang berbunyi, jangan susah mencari bilah, bilah ada di rapun buluh. Jangan susah mencari Allah, Allah ada di batang tubuh. Dia tulis itu dalam kurungan Datuk Sanggol. Ya, kemudian dia tanya, zindik ke tidak ini? Batu nisan. Ya, maknanya dia bertanya kepada saya, apakah zindik? Ya. Sama ada, mungkin soalan dia sama ada Datuk Sanggol itu zindik ataupun kalamnya zindik. Ya. Mesej ini dihantar oleh seorang yang bernama Pak Hitam. Ya, Pak Hitam, ya. Namanya ni harus nama samaran, ya, tetapi saya tidak fokuslah kepada nama ini, ataupun saya tidak sekali-kali untuk mencela beliau ataupun merendah-rendahkan beliau ataupun mengatakan beliau dengan apa-apa perkataan yang tidak patut. Cuma saya reaction apa yang beliau hantar, ya. Dan screenshot kalam tersebut saya sertakan di sebelah. Baik. Pertanyaan beliau, ya, adakah zindik ke tidak? Ini dia cakap, ya. Baik. Sebelum saya menjawab, saya ulang semula tentang apa yang dimaksudkan tentang zindik. Ya, kerana hal zindik ini saya telah buat dalam 2 video dan beberapa video yang lain yang berkaitan dengan hal zindik. Dan bolehlah dirujuk semula. Baik. Zindik ini adalah penyeleweng agama. Ya, penyeleweng agama. Seperti kata Imam Malik yang bermaksud barang siapa berfikir tanpa tasawuf, ia fasik. Dan barang siapa bertasawuf tanpa fikir, ia zindik. Ya, makna fasik itu tidak bermoral. Ya, tidak moral. Dan makna zindik itu penyeleweng agama. Ya. Baik. Zindik ini berasal daripada penyelewengan kalam-kalam tasawuf. Ya. Kalam-kalam tasawuf dari ulama-ulama tasawuf muktabar. Ya. Kalam-kalam ini diambil, kemudian difahamkan mengikut akal tanpa mengikut sistematik ataupun kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama muktabar tersebut. Ya. Contohnya saya berikan kalimah ataupun perkataan anal haq yang diucap oleh ulama tasawuf al-Khalash, ya, yang sezaman dengan Imam Junaid al-Baghdadi, ya. Al-Hayas mengatakan anal haq, artinya akulah kebenaran. Al-haq, ataupun secara umumnya kita katalah akulah Allah, sebab Allah Taala itulah
kebenaran. Ya. Berkata Al-Halash, Anal-Haq. Anal-Haq dinakal oleh Al-Halash kerana ia berada di dalam makam fanabilah. Ya. Ia fana akan Allah Ta'ala hingga ia terlupa pada yang lain. Ya. Dengan arti kata yang lain, ucapan tersebut adalah perkataan yang dia tidak sedar, ataupun perkataan syatahat. Terlontar perkataan dari mulutnya mengatakan aku adalah Allah, Anal-Haq, kerana ingatannya tiada lain melainkan Allah. Ya. Kita boleh bagi contoh bagaimana orang fana ini ataupun mabuk akan Allah. Contoh seseorang yang kehilangan wang yang banyak, yang disimpan sejak dari kecil, hilang wang itu. Jadi keluh kesah ia, serabut akalnya, sehingga ia berjalan tak sedar, ia berjalan masuk ke tengah padang, berpusing-pusing ia di tengah padang, memandang akan rumput. Ya. Ditanya orang, apa yang kau cari? Aku cari wang aku yang hilang. Ya. Orang tanya lagi, pernahkah kau datang bermain bola di sini? Tak pernah. Dia tidak pernah datang di situ, tetapi dia mencari wang itu di situ. Jadi wangnya yang hilang di situ. Ini contoh orang yang fana. Ya. Ya. Ingat ia akan wangnya, tidak ingat ia akan yang lain. Demikianlah Al-Halash. Dia ingat kepada Allah, tak ingat ia kepada yang lain. Maka terlatah mulutnya, akulah Allah. Hal ini dimaafkan pada dasarnya kerana ia perkataan syatahat, perkataan yang tidak sedar, ya, yang keluar kerana makam fanabillah. Tetapi hukumnya haram. Hukumnya haram. Walaupun ia fana, dia tidak sedar, tetapi hukum zahirnya haram. Maka sebab itu Imam Junaid Al-Baghdadi memfatwakan dengan katanya, pada zahir perkataan Al-Halash wajib ia dibunuh. Imam Junaid berkata pada zahirnya, ya, wajib ia dibunuh. Imam Junaid tidak berkata pada hakikatnya kita tak boleh bunuh dia kerana itu perkataan mutasyabihat. Tidak. Tetapi Imam Junaid berkata pada zahirnya wajib ia dibunuh. Baik. Apabila Al-Halash menuturkan Anal-Haq, maka ramailah orang-orang sekitarnya berebut-rebut mengambil kalam beliau dengan berkata, inilah kalam hakikat, inilah kalam makrifat. Benar, itulah kalam sufi atau kalam makrifat yang menakalkan, ya, walaupun secara syatahat, bahawa fana ia akan Tuhannya, ya, fana ia akan Tuhannya. Tetapi orang selepasnya mengambil kalam ini dengan secara akal. Mereka tidak memahami kaedah ataupun manhaj ataupun ehwal. Bagaimana boleh terjadi Al-Halash menyebut Anal-Haq. Jadi di sinilah bermula punca penyelewengan, iaitu mereka mengambil kalam Al-Halash, kemudian menuturkan, kemudian menjadikan ia ilmu tanpa memahami cara ataupun ehwal. Al-Halash berkata Anal-Haq. Dan apabila dijadikan ilmu, menyalahilah dengan usul ataupun kaedah Al-Halash. Ya. Kemudian ilmu ini diajar terus, setingkat demi setingkat, ya, jalur demi jalur. Maka viral lah ataupun popular lah akulah Tuhan sebagai satu ilmu
yang dikatakan ilmu makrifat. Ya. Jadi bersalahanlah dengan kaedah al-halash. Ya. Jadilah ini yang dinamakan zindik. Apatah lagi bercanggah dengan tauhid. Ya. Al-halash dimaafkan walaupun perkataan itu haram kerana ia syubhat. Tetapi orang kemudian menyeleweng menjadi zindik kerana mengambil zahir perkataan al-halash. Ya. Disangkanya inilah ilmu dari Tuhan. Bahkan sehingga semakin jauh mengatakan al-halash mengaku Tuhan. Pada hakikatnya. Ya. Al-halash mengaku Tuhan. Pada sebenar-benarnya dia mengaku. Jadilah fitnah kepada al-halash. Jadi apabila kita semak perkataan yang dihantar, ya, ya, jangan susah mencari billah bila ada di 80, jangan susah mencari Allah kalau ada di batang tubuh. Dikatakan oleh seorang ulama atau wali Allah, Datuk Sanggul. Ya. Kalam ini hampir sama dengan kalam satu ulama sufi di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, iaitu Hamzah Pensuri, yang berkata sangat susah mencari Allah di Kaabah, kemudian jumpa di dalam rumah. Jumpa Allah di dalam rumah. Sama dengan kata di Datuk Sanggul, Allah ada di batang tubuh. Baik. Kalam ini pada zahirnya kalam zindik. Kerana memberikan maksud Allah Ta'ala itu bertempat di dalam rumah dan di batang tubuh. Tidak boleh ditolak. Ini kalam zindik ataupun nadanya nada zindik yang bercanggah dengan tauhid. Tetapi apakah maksudnya? Maksudnya ialah Allah ada di batang tubuh. Itu maksudnya tanda-tanda nak mengenal Allah, untuk memahamkan Allah, ada pada tubuh kita. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran, boleh semak maksud dia, ya, dan pada diri kamu, mengapakah kamu tidak melihat? Ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat tanda-tanda bagaimana nak mengenal Allah di pada tubuh kita. Wujud, mendengar, melihat, semua tanda-tanda untuk mengenal Allah. Yang mendengar, yang melihat. Demikian juga dengan kata-kata Hamzah Pensuri, jumpa Allah di dalam rumah. Ya, bukan maksud Allah Ta'ala itu di dalam rumah, tetapi ketika berada di dalam rumah itu dia mendapat ilham ataupun mendapat kefahaman bahawa Allah Ta'ala itu hakikatnya begini, begitu. Ya, di dalam rumah itu dia mendapat kefahaman, mendapat petunjuk dari Allah. Ya. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, tidak boleh ditolak kalam ini kalam bernada zindik, kerana menjisimkan Allah ataupun menjihahkan Allah. Tidak boleh ditolak. Tetapi maksudnya hendaklah difaham dengan betul. Bahawa Allah Ta'ala itu bukanlah dimaksudkan berada di satu tempat, di tubuh ke atau di dalam rumah. Tetapi kefahamannya ialah nak mengenal Allah, tandanya ada pada diri. Nak mengenal Allah tidak semestinya di Mekah, tetapi di mana-mana kita boleh mengenal Allah. Allah Ta'ala boleh memberi petunjuk di mana saja kita berada. Tetapi jaga-jaga, hukum berkata tersebut haram. Haram. Apatah lagi jika kita beriktikad seperti itu. Allah Ta'ala ada di batang tubuh, Allah Ta'ala ada di rumah. Kafir hukumnya. Jadi ini yang banyak tidak dipahami. Kerana apa? Kerana ramai yang tidak mengikut jalan tasawuf atau jalan kerohanian. Jalan untuk meningkatkan diri kita ke dalam ke martabat ataupun ke ihwal yang dialami oleh Al-Halash ataupun Ibnu Arabi
ataupun Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya. Jadi inilah kesalahan-kesalahan yang dialami sekarang. Ya. Kerana apa? Kerana seperti mana yang telah saya sebut dalam video yang lalu, kerana mereka meninggalkan manhaj sufiah. Bahkan di zaman ini, tarekat sufiah tidak lagi banyak yang telah berubah daripada manhaj asal. Manhaj asal tarekat sufiah itu mujahadah an-nafs. Ya. Mensucikan hati daripada segala nafsu kejahatan. Menyibukkan diri dengan membicarakan nafsu-nafsu kita. Kemudian menyibukkan juga diri untuk kita membuang akan nafsu tersebut, nafsu mazmunah tersebut, dan menggantikan dengan nafsu mahmudah. Tetapi tarekat tasawuf zaman ini di Malaysia, di Indonesia, sibuk membicarakan kalam-kalam mutasyabihat, sibuk membicarakan tentang metafizika. Sedangkan kalam mutasyabihat itu, seperti mana yang saya katakan tadi, ataupun hakikat metafizika, wajib ia berdasarkan makam-makam tasawuf. Jadi hendaklah kita faham hakikat ini. Hakikat bezanya kalam sufi dan kalam tasawuf, kalam zindik. Ya, kalam sufi berdasarkan kalam sufi, kalam makrifat berdasarkan makam. Kalam zindik berdasarkan akal. Ya, menyalahi, memahamkan secara salah makam-makam makrifat sufi. Ya. Jadi hendaklah kita tilik diri kita. Ya, adakah kita memahami kalam-kalam mutasyabihat itu secara makam ataupun secara akal. Jadi sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.